Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Perak. Kita lihat soalan pertama. Puan Tini membeli 3 rim kertas A4 dan 2 rim kertas A3 pada harga RM42. Puan Kumati membeli 2 rim kertas A4 dan 5 rim kertas A3 pada harga RM61. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam ringgit Malaysia bagi 1 rim kertas A4 dan 1 rim kertas A3. Untuk jawab soalan ini, pertama sekali kita kena keluarkan persamaan linear serentaknya terlebih dahulu. Di sini kita ada 2 item, iaitu kertas A4 dan juga A3. Kita labelkan A4 sebagai X dan A3 sebagai Y. Kita lihat yang pertama adalah Puan Tini, dia beli 3X, iaitu 3 kertas rim A4, kita tulis 3X, tambah dengan 2Y, iaitu A3, dan harganya adalah 42. Kemudian untuk Puan Kumati, tulis sebagai 2X tambah 5Y sama dengan 61. Dan seterusnya kita akan susun menjadi bentuk matriks 2 darab 2, 2 baris, 2 lajur. Kita ambil perkalinya 3, 2, 2, 5 didarabkan dengan XY sama dengan 42 dan juga 61. Seterusnya untuk dapatkan nilai XY, kita akan gunakan rumus matriks songsang. Kita akan songsangkan matriks 2 darab 2 kita, iaitu 1 per dengan A darab D, iaitu 3 darab dengan 5, tolak dengan B darab C, 2 darab 2. Seterusnya, kita akan tukar tempat A dengan D. D berada di atas dan A berada di bawah. Kemudian B kita letak tanda negatif jadi negatif 2 dan C juga terletak tanda negatif jadi negatif 2. Dan didarabkan dengan jawapan 4261. Seterusnya kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita ketikkan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil 1 untuk simultaneous equation dan unknown kita tekan 2. Kita masukkan persamaan kita yang pertama, iaitu 3 sama dengan 2 sama dengan 42 sama dengan. Seterusnya persamaan yang kedua, 2 sama dengan 5 sama dengan 61 sama dengan. Kita dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan 8. Sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 9. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapat 1 markah bila kita keluarkan persamaan linear. Seterusnya kita tukar kepada bentuk matriks 1 markah, menggunakan matriks songsang 1 markah, dan jawapan akhir masing-masing 1 markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Lukis graf mudah mengikut setiap maklumat yang diberikan. Soalan A, kita ada set V, PQRS, kemudian kita ada set E. V ini merupakan bintik ataupun vertex ataupun bucu. Di sini kita ada 4 bucu, jadi kita akan lukis 4 bucu. P, Q, R dan juga S. Kemudian kita ada set E, iaitu set tepi. Set tepi QP ini bermaksud tepi yang menghubungkan bucu Q dan juga bucu P. Jadi kita sambungkan P dengan Q, seterusnya Q dengan R, seterusnya Q dengan S, dan yang terakhir S dengan R. Jadi ini jawapan kita untuk soalan 2A. Seterusnya untuk soalan 2B, bilangan darjah 2, 3, 3, 2. Di sini kita ada darjah. Darjah bermaksud berapakah bilangan tepi yang ada pada setiap bucu tersebut. Pertama sekali kita lihat 2, bermaksud bucu ini ada 2 tepi. Jadi kita lukis 1 bucu, ada 2 tepi seperti ini. Kemudian kita ada 3 darjah. 1 bucu ada 3 darjah. Kita lukis 1 bucu, ada 3 darjah seperti ini. Kemudian 3 darjah lagi. 1 bucu 3 darjah, jadi kita boleh lukis di sini. Sambung saja, ada 3 darjah di sini. Kemudian yang terakhir, 2 darjah. Kita lukis bucu 1 lagi di sini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 2 markah. Dan soalan B juga dapat 2 markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Jadual 3 berikut menunjukkan premium tahunan setiap 1,000 untuk insurans hayat.
Fatah dan Zaki ingin membeli insurans hayat dengan nilai muka RM100,000 dan RM80,000. Mereka masing-masing berumur 26 tahun dan 35 tahun. Fatah seorang perokok, Zaki bukan seorang perokok. Cari perbezaan premium tahunan yang perlu dibayar oleh Fatah dan Zaki. Sini kita ada dua orang, Fatah dan Zaki. Pertama sekali kita lihat Fatah. Fatah dia akan membeli insurans hayat dengan nilai muka RM100,000. Jadi kita ambil ini sebagai F, Fatah. Umurnya adalah 26 tahun. Kemudian dia adalah seorang perokok. Kita ambil RM2.80 di sini dan nilai mukanya adalah RM100,000. Seterusnya adalah Zaki, Z di sini. Umur Zaki adalah 35 tahun bahagian ini dan dia bukan perokok. Kita ambil RM2.64 dan nilai mukanya adalah RM80,000. Jadi kita lihat untuk Fatah terlebih dahulu iaitu terlebihkan sebagai F. Kita akan ambil nilai mukanya RM100,000, teperkan dengan RM1,000 dan terdarabkan dengan RM2.80. Jadi kita akan dapat RM280. Kemudian untuk Zaki, nilai mukanya adalah RM80,000, tepar dengan RM1,000 dan terdarabkan dengan nilai premiumnya RM2.64. Dan kita akan dapat RM211.20. Seterusnya kita akan lakukan operasi tolak. Kita ambil 280 tolak RM211.20 dan kita akan dapat jawapan akhir kita RM86.80. Kemudian kita lihat pula dari segi pembelian markah. Kita dapatkan nilai premium tahunan untuk Fatah 1 markah, Zaki 1 markah. Seterusnya operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Sebuah motosikal bergerak sejauh 80 km dalam masa 55 minit. Soalan A, hitung purata laju dalam kilometer per jam motosikal itu. Untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak 80 per dengan masa 55 minit. Kemudian kita akan tukar minit kepada jam, kita bahagi dengan 60. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 87.27. Sebenarnya untuk soalan 4B, jika motosikal itu menambah kelajuan kepada X km per jam, dia dapat menjimatkan 10 minit perjalanan pulang. Hitung nilai beza kelajuan pergi dan pulang motosikal itu. Jadi kita dapatkan juga kelajuan pulang pula, di mana dia dapat menjimatkan 10 minit, jarak masih sama 80 dan masa berkurang kepada 10 minit jadi 45. Kemudian kita bahagi dengan 60 untuk tukar kepada jam, kemudian kita akan dapat 106.67 km per jam. Dan kita akan lakukan operasi tolak. 106.67 tolak dengan 87.27 dan kita akan dapat 19.4. Kemudian dari segi pembelian markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, kita lakukan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. A. Raja di bawah dibina daripada 4 segi 4 sama. X ialah lokus bagi satu titik dengan keadaan jaraknya sama dari KL dan MN. Nyatakan lokus X itu. Kita lihat KL dan juga MN. Di sini KL dan di sini adalah MN. Kita ada satu titik yang bergerak di mana jaraknya adalah sama di antara kedua-dua garis ini. Jadi jawapan kita atau lokus X ini adalah pada keadaan PTR ini. Jadi jawapan kita akan tulis PTR. Selanjutnya terlihat soalan B. Pada raja itu lukis satu Roman. Lokus bagi titik Y dengan keadaan ia berada pada jarak QT dari T. Kita lihat QT di sini. Kemudian dari T di sini. Ini bermaksud lokus untuk Y ini adalah suatu bulatan di mana QT ini adalah jejarinya. Jadi untuk melukis bulatan, kita perlu menggunakan jangka lukis. Untuk menggunakan jangka lukis, kita akan letakkan jarum pada titik T, kemudian pensel pada Q. Kemudian kita akan melukis bulatan di sini, seperti ini. Dan pastikan kita menggunakan jangka lukis. Dan ini jawapan kita untuk B1 Roman, iaitu
lokus bagi Y. Seterusnya, 2 Roman, lukis lokus bagi titik Z dengan keadaan jaraknya sama dari KL dan juga KN. Lihat KL di sini dan juga KN. Jadi ada satu garis yang jaraknya sesama bermaksud dia merupakan garis pembahagi dua sama. Kita akan lukis garis lurus KTM seperti ini. Jadi ini adalah lokus bagi Z. Seterusnya untuk B3 Roman, tandakan titik persilangan lokus Y dan Z dengan menggunakan simbol bulat pangkah. Di sini kita ada 2 titik pertemuan, iaitu di atas dan juga berada di bawah. Kemudian seterusnya dari segi pemberi markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, lokus Y 1 markah, lokus Z 1 markah dan titik persilangan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Ikhwan membeli sebuah kereta produk Alza berharga RM95,000. Dia membayar 10% wang pendahuluan secara tunai dan bakinya secara pinjaman bank dengan kadar faedah 2.8% setahun bagi tempoh 9 tahun. Soalan A. Hitung jumlah pinjaman dalam ringgit Malaysia yang dilakukan oleh Ikhwan. Ikhwan dah membayar 10% secara tunai, jadi dia akan pinjam 90% sahaja. Jadi kita akan ambil 90%, didarabkan dengan RM95,000 dan kita akan dapat RM85,500. Seterusnya untuk soalan B. Seterusnya, hitung angsuran bulanan dalam ringgit Malaysia bagi pinjaman tersebut. Di sini, Ikhwan perlu membayar prinsipalnya dan juga faedah daripada pinjamannya. Jadi untuk ini kita akan menggunakan rumus A sama dengan P tambah PRT. P adalah prinsipal, dia pinjam RM85,500 tambah dengan P lagi sekali, RM85,500 didarabkan dengan kadarnya 2.8% dan didarabkan dengan tempohnya 9 tahun. Ini adalah jumlah yang perlu dibayar oleh Ikhwan kepada pihak bank. Kemudian soalan bertanyakan tentang angsuran bulanan, kita akan bahagikan dengan tempoh. Tempohnya adalah 9 tahun dan kita akan darab dengan 12 untuk dapatkan tempoh dalam bulan. Dan kita akan dapat di sini jawapannya adalah RM991.17. Seterusnya dari segi pemberi markah, untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 7. Umur Alis, Zahira dan ibunya ialah 204 asas 4, 10011 asas 2 dan 300 asas 5 masing-masing. Hitungkan jumlah umur mereka dalam asas 10. Jadi kita akan tukar kepada asas 10. Yang pertama kita ambil umur Alis 201 asas 4. Untuk menukar asas 4 kepada asas 10, kita akan buat operasi darab, iaitu 2 didarabkan dengan asasnya 4. Kemudian kita kuasakan dengan nilai tempatnya, iaitu 2. Kemudian tambah 1 darab 4. Nilai tempatnya adalah sifar. Dan kita akan dapat 33. Seterusnya Zahira. 10011 asas 2. 1 darab dengan asasnya 2. Kemudian kuasa dengan nilai tempatnya di sini adalah 4. Tambah dengan 1 darab 2, nilai tempatnya adalah 1, tambah 1 darab 2, nilai tempatnya adalah sifar. Dan kita akan dapat 19. Seterusnya untuk umur ibunya, 300 asas 5. Jadi kita ambil 3 darab dengan asasnya 5 dan nilai tempatnya adalah 2. Kita akan dapat 75. Seterusnya kita akan tambah 33 tambah 19 tambah 75. Kita akan dapat 127. Kemudian dari segi pemberi markah, kita menukar kepada asas 10, kita akan dapat 1 markah. Operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8A. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan benar. 1 Roman, nombor ganjil adalah nombor perdana.
Jadi jawapan kita di sini adalah sebilangan. Kerana nombor perdana ada nombor genap iaitu nombor 2. Seterusnya untuk A2 Roman, poligon mempunyai sisi yang lurus. Jadi jawapan kita adalah semua. Seterusnya untuk soalan B, nyatakan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Soalan 1 Roman, 402 sama dengan 8. Ini merupakan pernyataan palsu atau negatif 8 punca 3 sama dengan negatif 2. Ini adalah benar. Ini adalah pernyataan majmuk menggunakan perkataan atau, palsu atau benar, maka jawapan akhirnya akan jadi benar. Seterusnya untuk B2 Roman, A subset kepada ABC. Ini adalah benar. Dan negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. Ini juga adalah benar. Benar dan benar, maka jawapan akhirnya akan jadi benar. Seterusnya kita lihat pada segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Begitu juga dengan soalan B, kita dapat 1 markah masing-masing. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Raja menunjukkan graf laju masa suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui dalam 6 saat pertama adalah 2 kali jumlah jarak yang dilalui oleh zarah dalam 4 saat terakhir. Soalan A, hitung nilai V. Kata kunci untuk soalan ini adalah jarak. Untuk mendapatkan jarak, kita kena cari luas di bawah graf. Kita lihat pada graf kita akan pecahkan kepada 2 bentuk iaitu A dengan B. A adalah bentuk trapezium, B adalah bentuk segitiga. Ini diberitahu bahawa luas A adalah 2 kali luas B. Jadi kita akan tulis A sama dengan 2B. Jadi kita akan menggunakan rumus luas trapezium dengan luas segitiga. Jadi kita akan ambil 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Di sini 4 dan di sini adalah V. Jadi 4 tambah V didarabkan dengan tingginya adalah 6. Kemudian kita samakan dengan segitiga. 1/2 darab tapak 4 dan darabkan dengan tingginya di sini adalah V. Jadi 4V. Kemudian kita darab lagi dengan 2 kerana 2 kali ganda. Jadi sini kita boleh hapuskan 2. Sini kita akan dapat 4V sahaja. Ataupun kalau kita ringkaskan, di sini kita boleh hapuskan. Sini kita hapuskan, kita akan dapat 3. Jadi kita boleh ringkaskan sebutan 3 kurungan 4 tambah V sama dengan 4V. Kemudian kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan 3 kurungan 4 tambah V di sini kita tukar dengan X, tutup kurungan alpha calculate 4V iaitu X. Kemudian shift calculate sama dengan kita akan dapat V sama dengan 12. Seterusnya untuk soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat untuk 6 saat pertama. Jadi untuk 6 saat pertama adalah bermula daripada masa kosong tersifar sehinggalah masa 6 di sini. Kita ada garis condong ini. Kadar perubahan laju ini merupakan pecutan dan untuk dapatkan pecutan, kita perlu mencari kecerunan garis ini. Kita boleh menggunakan rumus kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi di sini kita ada 2 titik yang ada koordinat. Koordinat di sini adalah 6V iaitu 12. Kemudian di sini adalah 0,4. Jadi kita akan ambil 12 tolak 4 per dengan 6 tolak 0. Ini 12 tolak 4 per 6 tolak 0 dan kita akan dapat jawapannya adalah 4/3. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah, jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah sumberan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 10, itu soalan terakhir dalam bahagian A. Soalan A, langkah graf Y sama dengan 2 cos X untuk X di antara 0 sehingga 360 darjah. Jadi graf kita adalah graf cos dan bentuk graf kita adalah bentuk cos seperti ini. Jadi di sini secara umumnya graf cos adalah Y sama dengan A cos Bx tambah C. Jadi di sini nilai A kita adalah 2
B sama dengan 1 dan C adalah kosong ataupun sifar. Jadi apakah nilai yang ditunjukkan oleh A? A merupakan nilai amplitude bagi graf. Jadi di sini nilai amplitude bagi graf kita adalah 2. Jadi kita akan lukis paksi Y, kemudian paksi X, kemudian kita akan lukis bentuk graf cos kita seperti ini. Kemudian kita akan labelkan di sini sebagai 2 kerana nilai amplitude-nya adalah 2. Kemudian nilai di bawahnya pula adalah negatif 2. Jadi di sini adalah sudut 90, 180, 270 dan 360 darjah. Jawapan kita untuk soalan 10A. Seterusnya, tentukan nilai minimum untuk graf tersebut. Dan kita lihat di sini, nilai minimum kita adalah negatif 2. Jadi jawapan kita negatif 2. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah untuk lakaran graf. Dan untuk soalan B, kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk video bahagian B dan bahagian C pula.